Assalamualaikum Pika. Pika buat apa tu? Salam, tak Busy buat apa tak? pun. Tak busy pun. Kenapa Syah? Ya ke tak busy? Ke tengah buat dalgona kopi tu? Tak buat apa pun. Bosan PKP ni. Kenapa Syah? Tak. Syah dengan Ainul ada nak jumpa kawan Mas. Ingat nak ajar Pika sekali. Sebab Ainul ada cerita Pika ada tanya pasal Mas hari tu. Betul-betul. Jadi so, rasanya mesti Pika minat kan nak join kita orang. Minat sangat. Sebab Pika tahu, Pika dengar macam ada banyak kelebihan semua. Jadi Pika ada tahu ada emas ni dia ada perbezaan. Jadi boleh tak korang bagi tahu apa bezanya emas ni? Boleh. Ainul dapat daripada sebelum ni lah jumpa dengan konsultan tu kan. Kejap Ainul share. Okay, ni perbezaan emas 999 dengan 916. So yang paling kita patut tahulah 999 ni dia emas yang tulen. Cuma 0.1 je ada benda asing. Tapi kalau emas 916 ni dia 91.6% dia emas, tapi yang selebihnya tu benda asing yang lain lah. And untuk 999 ni sesuai untuk lelaki dengan perempuan untuk pelaburan. And kalau 916 ni barang kemas, mostly barang kemas lah yang emas 916 ni. So sesuai untuk perempuan. Sebab lelaki tak boleh pakai emas kan. Lepas tu susut nilai untuk emas 999 ni pula rendah. And untuk barang kemas tinggi sebab kita boleh nampak kat bawah tu sebab kos dia. Kos upah untuk barang kemas kan tinggi. So sebab tu dah susut nilai dia besar sikit. Lepas tu yang last kali ni pasal gandaan berat. Gandaan berat ni maksudnya kalau kita nak beli emas 999 kita tak boleh minta 0.1 gram. Kita cuma boleh beli 0.5 gram, 1 gram, 5 gram, 100 gram atau 1 kilo. Kalau barang kemas ni lain pula, kita boleh upah orang tu untuk buat 10.5 gram ke, ikut suka kita. Oh macam tu. Orang bisa faham. Lepas tu adalah dia orang bagi tahu kan, kalau kita nak beli emas 916 ni, kita tak patut beli untuk tujuan pelaburan. Kalau kita nak buat pelaburan, kita patut beli yang emas 999 ni lah. Lepas tu tips dia untuk kita beli barang kemas, kita tak payah beli yang ada batu permata tu. Sebab yang tu dia akan jadi lagi, dia akan murahkan lagi, dia akan kurangkan lagi lah nilai emas tu. Lepas tu lagi satu, kita jangan tertipu tau kalau orang cakap ada promosi, orang tu kedai tu dia cakap dia jual emas tanpa kos upah. Sebenarnya dia tipu je. Dia sebenarnya dia naikkan harga emas tu je. Lepas tu dia cakap kos upah tu free. Maksudnya dia dapat untung dari situ. Saja je nak tipu kita. Faham? Pandai. So tu je lah. Tu semua trik dia orang. Macam tu rupanya. Jadi
Apa kelebihan emas ni? Pika, pasal kelebihan sebenarnya kan, Syara baru jumpa dekat Facebook, diorang share lah artikel pasal keistimewaan emas ni. So alang-alang Syah jumpa, sekejap Syah share dengan Pika tau. Nampak. Banyak betul info Syah ni. Bagus. Inilah keistimewaan emas yang diorang selalu share, yang dapat beribu-ribu like dekat Facebook tu. So yang pertama ni sebenarnya Pika, emas simpanan. Okay, sebenarnya bila kita ada emas, daripada kita simpan duit, kita boleh simpan emas. Sebab apa? Kadar kenaikan dia setiap tahun lagi tinggi. Contoh kalau kita simpan duit dekat ASB ke apa ke, dividen dia rendah. Kalau macam tahun ni dengan tahun lepas kita ada banyak kes COVID, kita punya ekonomi tak stabil, so dividen dia rendah. Tapi kalau kita simpan emas, tahun lepas paling murah harga emas contohnya 180. Tahun ni dah 200.5. So banyak peningkatan emas setiap tahun. Emas ni yang kedua sebagai aset. Contohlah Pika nak simpan duit kan. So kalau kita daripada kita simpan duit, jadikan dia aset, kita belilah emas 99. Sebab emas 99 ni harga dia tinggi. Yang ketiga, emas sebagai pelaburan. Pelaburan ni samalah macam saya cakap, sebab harga emas ni dia akan meningkat setiap tahun. Dia memang akan ada turun, tapi kadang-kadang saja. Lebih banyak nilai kenaikan emas daripada penurunan emas. Okay, yang keempat, emas sebagai perlindungan. Sebagai contoh sekarang ni disebabkan wabak COVID kan, kita tahu banyak orang hilang pekerjaan kan. Kita nasib baiklah kita baru nak start kerja. Cuba yang orang ada keluarga tu, dia hilang pekerjaan, anak bini tak ada benda nak makan. So emas ni sebenarnya diorang boleh gadai untuk jadikan perlindungan untuk diorang. Okay, yang kelima, emas sebagai pengikat nilai mata wang. Sebenarnya nilai mata wang kita, especially dekat Malaysia ni jatuh. Sebab tu kalau kita nak pergi beli USD sekarang, makin lama USD tu kita rasa makin mahal. Sebenarnya nilai mata wang kita yang jatuh. Tapi kalau kita beli emas, nilai dia tetap sama. Contohnya macam 1 dinar tu waktu 2018 dalam 700 hingga 800 ringgit. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. So 1 dinar sekarang adalah 1,100. 1,000 hingga 1,100. Tapi nilai 1 dinar tu pada 2018 700 tu tetap boleh beli seekor kambing, dan sekarang pun tetap boleh beli seekor kambing dengan harga 1 dinar. Okay, yang last kali, emas sebagai pengawal keberosan. Saya tahu Pika dengan Ainul ni kan suka shopping, suka beli baju, sampai almari tu nak muntah balik baju. So daripada Pika dengan Ainul beli baju, baik beli emas. Sebab masa depan terjamin. Itu je lah. Yang ni yang saya nak share dekat Pika tadi. Banyak juga kelebihan emas ni, baru Pika tahu. Boleh jadi aset macam-macam Seronok kan Boleh. sebenarnya. Sebenarnya seronok. Syah ada buat temu janji, buat appointment dengan konsultan emas. So Syah ingat nak invite sekali lah Pika. So kita boleh call dia orang kalau Pika nak dengar tentang emas. Bila tu? Hari ni? Hari ni. Boleh? Sekejap Syah try invite konsultan tu, okay? Okay. Hai. Hai. Yang call Din tadi. Hai Jin. Okey. Mana dia punya bantu saya? Oh, tu dia Mimi. Okey. So korang nak tahu apa pasal emas ni? Sebab itu ini dah bagi tahu dia yang Pika nak tahu lebih banyak pasal emas. Betul-betul. Sebab daripada apa yang Syah dengan Ainul bagi tahu macam-macam pasal emas, banyak kelebihan. Jadi apa yang boleh Encik Lim kongsikan dekat Pika? Okey, untuk kongsi kat Fika, so dia rasa better dia terangkan lebih lanjut lah pasal pajak Arano ni. Sebab ramai pun cerita pasal pajak gadai kan tu. Jom dia sharekan slide sedikit. Okey, kat sini lah Arano Online Gap. Kami dia nak bagi tahu yang Arano ni ada banyak cawangan, tapi kita nak fokus dekat Arano Online Gap saja. Sebab kalau sebelum ni kita ada Arano yang itu fizikal, korang kena pergi dekat Pos Malaysia ke, dekat Yapim ke, ataupun dekat Bank Rakyat. Dan banyak lagi lah. Jadi kat sini nak fokus kat Online Gap kerana sekarang pun tengah COVID, semua online sahaja. So anggap amat memudahkan dan tak perlu nak pergi beratur panjang. So kat sini ada gambar rajah tersebut ada menunjukkan itu nilai marhun, iaitu nilai emas. Iaitu kalau kita nak pajak tu kita mengikut harga semasa nilai gap tersebut. Contoh hari ni nilai gap tersebut adalah RM273 untuk 1 gram.
Okey, jadi untuk nilai pinjaman ni 70% daripada nilai marpun, iaitu nilai mana RM273. Jarak 70% dapat berapa? Itulah nilai yang dapat dikeluarkan, itu pinjaman. So, public goal ni dibagi pinjaman kepada dia punya customer selama 6 bulan. Dan kalau korang nak tambah pun tak ada masalah, iaitu selama 6 bulan juga, tapi dikenakan upah simpan, iaitu 1% pada nilai emas tersebut. Jadi kalau korang dah bayar, dah habis bayar tu, korang nak tebus balik kan? Di time COVID ni macam ni korang nak tebus balik. Jadi kami mensyorkan customer kami untuk menebus di kawasan yang terdekat. Kalau contoh Fika duduk di kawasan area Ampang, jadi kita ada cawangan public gold Ampang. So Fika boleh bagi tahu dekat branch untuk ambil ataupun tebus emas Fika tersebut. Jadi itu saja daripada Din. Ada apa lagi soalan ke yang Fika rasa macam kurang faham? Oh, baru saya faham tentang Arano. Jadi apa yang boleh saya tahu tentang zakat emas? Okey, untuk zakat emas tu saya bagi kepada saya punya pembantu saya lah yang manis tu, iaitu Cik Mimi. So silakan Cik Mimi untuk mengambil alih tugasan saya. Okey, baiklah Encik Din. Okey, nampak ke share konten saya ni? Nampak? Nampak. Okay. Nampak Cik Mimi? Okey, baiklah. Okey, seperti yang Cik Din bagi tahu tadi, saya adalah Cik Nur Syamimi. Okey, saya akan berceritakan sedikit pasal zakat emas. Okey. Terutama sekali pengiraan untuk zakat emas lah. Okey. Seperti untuk maklumat semua, setiap negeri telah menetapkan kadar uruf mereka tersendiri, iaitu paling tinggi 850 gram di Johor dan Terengganu. Dan juga bagi negeri Kelantan, iaitu mereka tidak menetapkan sebarang kadar uruf untuk sesuatu emas. Okey, emas ni terbagi kepada dua. Emas tak dipakai dan juga emas dipakai. Emas tak dipakai ni merupakan emas pelaburan. Contohnya jongkong emas tu. Okey. Emas tak dipakainya akan dikenakan zakat dengan 2.5% jika ia melebihi berat 85 gram. Okey. Contohlah, jika seseorang itu menyimpan jongkong emas melebihi 85 gram, iaitu 90 gram dia menyimpan, ia akan dikenakan zakat dengan 2.5%. Cara pengiraannya ialah 90 gram darabkan dengan harga emas semasa dan juga darabkan dengan 2.5%. Okey, seterusnya 551.95 sen ni merupakan zakat emas yang hendak beliau bayarlah. Okey, seterusnya poin yang kedua iaitu emas dipakai. Emas dipakai ni merupakan barang hiasan, iaitu seperti macam gelar, rantai, emas yang kita pakailah untuk harian. Okey, emas dipakai ni hendaklah ditolakkan dengan uruf yang ditetapkan oleh setiap negeri jika ia melebihi had maksimum uruf. Okey, contoh senario 2 yang saya berikan ni ialah jika seseorang itu menyimpan emas dipakainya menyimpan melebihi 800 gram, ia hendaklah dikenakan kadar urufnya. Pengiraannya macam ni, 900 gram tu tolakkan dengan 800 gram mengikut kadar uruf yang mengikut negeri. Contoh macam Kuala Lumpur telah menetapkan 800 gram yang kita tengok tadi tu kan. So dia akan tolakkan, so 100 gram tu darabkan dengan harga emas semasa, darabkan 2.5% dan kita akan dapat 613.28 sen. Yang ini akan dikenakan bayaran lah, ini zakat emas dia. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa soalan ke Encik Pika? Oh, baru saya faham tentang emas, pelaburan dan barang emas. Dari segi zakat dan bazak gadai. Jadi saya berminat untuk buat berminat nak buat pelaburan emas. Saya minat untuk buat dalam emas pelaburan. Jadi apa yang perlu saya buat? Okey, kalau macam tu saya akan kembalikan kepada kawan saya, iaitu rakan kerja saya Encik Din, kerana beliau lebih pakar mengenai emas ni. Okey, silakan. Okey, terima kasih Cik Mimi atas penjelasannya bernas. Saya akan terangkan bagaimana untuk Cik Fika untuk melabur dalam emas. Jadi saya akan share slide saya, iaitu korang dapat kat sini ni adalah website public goal. Jadi Cik Fika boleh juga login dan juga register di sini untuk start bermula dengan public goal dengan harga RM100 sahaja, ataupun nak bagi saya ikut kemampuan Cik Fika lah, nak melabur berapa banyak. Lagi banyak Cik Fika labur, lagi untung. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh juga tanya kepada
board kat sini iaitu hari. Apa saja masalah, tekan saja, nanti dia akan dibalas dengan cepat dan pantas. Jadi itu saja daripada kami. Apa-apa soalan boleh berhubung selepas ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Din dan Encik Syamimi. Rupanya emas ni boleh jadikan sebagai dana kecemasan dan mempunyai nilai tersendiri. Dan juga emas ni juga boleh jadi sebagai aset untuk masa depan kita. Terima kasih dekat Encik Syamimi dan Encik Din atas penerangan serta kawan saya Ainun dan Syahanas kerana bersudi mengajar untuk tahu lebih lanjut tentang emas. Terima kasih. Baiklah. Okay, terima kasih kepada Ainul invite saya dan juga Encik Din untuk menerangkan dekat anda semua tentang emas. Saya sangat berbesar hatilah untuk menerangkan. Okey, baiklah. Bye. Terima kasih.